solat kat dia klik. Pakai kat siap pun. Klik no. Oh tu, dekat sudah lagi minggu berak tu. Oh. Klik tu semua. Ada dosa apa dia klik. Ya. Dia bagai gai. Kok mengena penuh. Ada uzur tak apa. Deh. Hak ni. Sana. Yo, gai. Fitnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinatu, melainkan turunlah di atas mereka itu oleh as-sakinah, oleh tetap hati dan hening. Tu tetap hati dan hening, tu mana dia sakinah. Artinya telah diturunkan di atas mereka ketetapan hati daripada Allah Ta'ala. Maka firman-Nya Allah Ta'ala, ketahuilah dengan yang banyak menyebut-nyebut Allah itu, tetaplah segala hati yang liar, hati tiada mengingati Allah Ta'ala. Banyak menyebut Allah, banyak berzikir pada Allah, maka hatimu tetap. Orang yang hati tak tetap ialah orang yang tidak berzikir pada Allah. Apabila mengingat Allah, Allah Ta'ala akan campak as-sakinah, masuk hatimu tetap. Masalah agama biar tetap, masalah dunia pun biar tetap. Nah, biar tetap atas kerja yang satu. Kalau kita kerja macam ni lah, tak payah kita orang menego nak buat kerja menoreh pula nak berhenti menego, nak menoreh, nak memotong. Kita orang menego nak berjual macam-macam lah. Orang menoreh nak menego pula, macam-macam. Jadi biarkan bagi tetap hati. Nah, dalam dunia, dengan pekerjaan dunia pun baik, akhirat pun baik. Maka hati tetap ni menyebabkan daripada berzikir, beringat pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man abta'a bihi 'amaluhu." Wa man abta'a bihi 'amaluhu. Sini wa man abta'a bihi 'amaluhu. Tidak ada a tu. Wa man abta bihi amaluhu. Barang siapa berlambat amalan dan pergerakannya. Pergerakan amalan tu lama ya. Ni tu kita duk royak ni. Ni kita duk serabut ni. Buat lambat dengan amalan. Kalau hak lain ke derahnya,
Kalau amalan lama kena buat compik tak tahu lah. Allah tak tegur lewat compik tak semayang dah. Akan berhenti lalu dah. Ina waksa, waksa lari lambat hari pun ngajar tu cukup pala waksa lagi. Ni, waksa mari lambat dah. Hak sebut tak apalah. Mari orang kena panggil, mari tu hak tu kena cukup pala lagi. Cukup pala klip nerah. Nak buatlah tu lagi baru dia ingat. Kalau tidak duk berlama pukul 5 sembahyang asar. Nah ni tengok ni sini hadis ni kata gana ni. Sekiranya seorang itu mempunyai bangsa mulia, tiadalah ia seorang itu lekas masuk syurga, cepat masuk syurga dengan sebab bangsa itu. Tu dia. Bangsa keturunan dia tu orang mulia, bangsa tuan guru kita kata. Nah, bangsa perdana menteri kita katanya. Bangsa ketua kampung kita katanya. Bangsa imam, bangsa khatib, bangsa ni. Tinggilah ke bangsa keturunan dia tu. Tapi tiadalah ia seorang itu lekas, yakni cepat masuk syurga dengan sebab bangsanya itu. Sebab bangsa keturunan dia tu bukan. Maka dahulukanlah masuk syurga siapa-siapa yang mengerjakan taat, sekalipun ia siapa-siapa itu seorang bangsa Habasyi, bangsa orang hitam sekalipun. Tapi apabila dia selalu taat pada Allah SWT, dia akan cepat masuk syurga. Tu masuk syurga. Sekalipun ia seorang bangsa Habasyi. Masuk daripada siapa-siapa yang mengerjakan larangan Allah. Tu dahulu, takluk dahulu. Maka dahulukanlah masuk syurga siapa-siapa yang mengerjakan taat, sekalipun ia siapa? Seorang bangsa Habasyi, bangsa orang hitam Afrika. Tu bangsa Habasyi. Dahulu daripada siapa-siapa yang mengerjakan larangan Allah tu. Orang yang kerja larangan Allah. Sekalipun siapa-siapa yang mengerjakan larangan Allah ni, dan daripada bangsa Arab Quraisy sekalipun. Walaupun keturunan dia daripada bangsa Quraisy. Arab Quraisy tidak adalah bangsa sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila lah mengerjakan larangan Allah, dia tak akan masuk syurga juga. Maka firman Allah, tiadalah orang yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala siapa-siapa yang sangat takut kepada Allah. Tiadalah orang yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala siapa-siapa yang sangat takut kepada Allah. Inna akramakum indallah. Ada. Inna akramakum indallah, sesungguh orang paling mulia di sisi Allah Ta'ala orang takut Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tu ialah tu firman Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia orang di sisi Allah Ta'ala, semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Tak kira kamu bangsa apa-apa pun, walaupun kamu bangsa Quraisy sekalipun, tapi kamu tak takut Allah SWT, maka tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kita bangsa kita, keturunan kita bukan daripada bangsa yang baik, bukan daripada keturunan yang baik, keturunan biasa macam orang buat ladang, macam buat sawah, tanam padi, bergala, begitu ya kerjaan kita. Tapi kita jadi seorang yang taat kepada Allah, maka kitalah ada orang yang semulia-mulia di sisi Allah SWT. Hadis yang ke-27, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika
faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu ashra hasanatin ila sab'imi'atin ila sab'imi'ati dhi'fin ila adha'afin katsiratin in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil hurufi. Tu dia weh. Arti ini hadis telah dirawikan, yakni diriwayatkan daripada Ibni Abbas, yakni daripada Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Abdullah wa Abbas, anhuma an Abdullah wa Abbas. Siapa dia Abdullah bin Abbas? Ialah sepupu Nabi. Al-Abbas pak saudara Nabi. Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah. Maka kubur dia ialah duduk di Taif sekali dengan Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud sekali dengan dia. Syekh Daud Al-Fatani. Nah, dia mengarang kitab Musalli, dia mengarang kitab banyaklah daripada kitab-kitab dia tu. Maka dia mati, dia meninggal di Taif. Maka kubur dia Syekh Daud ni sama dengan Abdullah bin Abbas. Tu di Taif. Hal keadaan Ibn Abbas meriwayatlah ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dirawikan oleh Rasulullah daripada Tuhannya, Tuhan Rasulullah. Orang panggil hadis ni hadis qudsi, lafaz pada Allah, makna pada Nabi. Diriwayatkan oleh Rasulullah daripada Tuhannya, Tuhan Rasulullah tabaraka wa ta'ala. Maka dikatakan hadis ni hadis kursi. Maka kata Rasulullah, sonyo telah dituliskan oleh Allah beberapa kebajikan, yakni akan beberapa kebajikan dan kejahatan. Allah Ta'ala menulis banyak pada kebaikan, banyak pada kejahatan. Allah Ta'ala menulis apa? Dengan kolam. Tuhan ada tangan ke? Tak payah kita bercara tu. Allah Ta'ala menulis dengan makna Allah Ta'ala menyuruh malaikat menulis. Tu isnad majazi ke panggil. Hakikinya bukan Allah. Bukan Allah menulis. Allah menyuruh malaikat tu menulis akan beberapa kebajikan, akan banyak daripada kebajikan-kebajikan dan kejahatan. Dinyatakannya Allah hal yang demikian itu, demikian beberapa kebajikan dan kejahatan tu. Allah telah menyata banyak dan kebaikan dan kejahatan. Nyata macam mana? Macam ni. Barang siapa, yakni siapa-siapa bercita-cita hendak kerjakan satu kebajikan, dia bagi terasa dalam hati dia, rasa dalam diri dia, rasa nak buat kebaikan, seperti belajar, baca, hafal tu hafal ni, tapi tak boleh buat lagi. Duk cita saja nak buat sedekah lah. Nak buat sedekah, nak buat masjid, nak buat madrasah, nak buat tu buat ni, macam-macam lah kebaikan tu. Di isi cita saja yang buat tu, tetapi belum sampai dikerjakannya kan satu kebajikan. Cita-cita saja ya nak buat masjid, cita-cita saja ya nak bagi sumbangan, nak bagi khairat kepada madrasah, pada masjid, pada pondok, pada apa-apa saja sekalipun. Nah, cita-cita saja, tetapi belum sampai lagi perbuatan tu tadi. Tak dapat kerja, tak dapat sedekah, tak dapat bersumber. Nah,
maka dituliskan oleh Allah di sisinya. Di sisi siapa tu? Satu kebajikan yang sempurna. Dah dapat dah satu kebajikan yang sempurna. Kita cerita saja ya. Hati kita mari terasa saja kata nak buat perkara tu. Allah Ta'ala suruh malaikat tulis dah satu yang sempurna. Itu bagi orang cerita tapi tidak buat. Dan barang siapa ni siapa bercita-cita hendak kerja ke satu kebajikan pula, dan lalu ia ya siapa-siapa, dan lalu ia dah selalu ia je barang siapa itu kerjakan sama sekali kerjakan kebajikan itu sama sekali, selalulah dia buat. Tak ada menunggu-nunggu dan menanti-nanti. Seperti niat nak sedekah, dia bagi sedekah. Niat nak zikir, dia buat zikir. Niat nak sembahyang sunat, dia sembahyang sunat. Niat nak main wah tak masuk, wah haruh ya. Wah tu haruh ya, bukan masuk bajikan tu. Tu niat saja nak buat. Lepas tu dia buat selalu dah. Risik buluh ni tak jaga dah. Bukan tu haruh ya, wow ni. Tu benda kewajikan, bukan benda harus. Maka dituliskan oleh Allah di sisinya sebarang siapa 10 kebajikan. Niat, lepas tu buat selalu, maka dituliskan bagi 10 kebajikan. Diganda ke satu bajikan hingga sampai 10. Hingga 700 ganda lipatnya kebajikan. Nah, hingga 700 ganda lipatnya satu kebajikan. Macam manakah kita belanja lipat ni? Satu belanja ke sampai 700, iaitu kita belanjakan kita kepada fisabilillah, untuk meninggikan agama Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tu rupanya yang hingga sampai 700. Hak 700 belanja ke apa? Belanja untuk meninggikan agama Allah. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, upama segala orang-orang yang belanja mereka itu untuk meninggikan agama Allah. Kama sari habbatin, seperti upama satu biji. Seumpama satu biji, kama sari habbatin ambatat, yang menumbuhlah satu biji sab'abil sala'ab sumbulatin. Tu kama sari habbatin ambatat sab'a sanabilah. Seumpama satu biji yang menumbuh satu biji saat ini akan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sabit pada tiap-tiap satu tangkai itu ada pula 100 biji. Maka 100 biji kita pergi darab, pergi pukul dengan 7 tangkai, jadi 700. Mana tu? Kita belanja 1 dirham ataupun 100 ringgit ataupun 1 rial, 1 ringgit 1 sen, Allah Ta'ala akan ganda sampai 700. Karena 700 ganda. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bukan setakat 700 dah, hingga sampai 7,000, hingga sampai 70,000, hingga sampai 700,000. Allah ganda bagi siapa yang dia kehendak. Tu wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala ganda bagi siapa-siapa yang dia kehendak. Tu bagi mereka yang bersumber, yang belanja untuk meninggikan agama Allah. Tu kalau buat salah. Kalau tidak buat, boleh satu saja. Tu. Dan hingga kepada beberapa lipat, ganda lipatnya kebajikan tadi. Hingga sampai beberapa ganda lipat. Bukan setakat 700, hingga sampai 7,000, hingga sampai 70,000, hingga sampai 700,000. Satu saja yang kita buat kebaikan. Tapi kelebihannya itulah seperti mana sebutlah kitab yang kata al-wahidatu bi asyrin pun ada al-wahidatu bi sab'imi'atin bisab'ina, ada al-wahidatu bi sab'imi'atin, ada al-wahidatu bi sab'i alafin.
Ada satu digandakan 10, ada satu digandakan 70, ada satu digandakan sampai 700, ada satu digandakan sampai 7,000. Hak satu digandakan 10 ialah kita bagikan sekop, bagikan 1 sen atau 1 ringgit kepada siapa? Al-fuqara, orang fakir miskin. Maka digandakan 10 yang tu. Nampak orang miskin, kesian kat dia, kita bagi ke dia, maka digandakan 10. Satu digandakan 10. Kalaulah kita bagi RM1, digandakan 70. Ini dengan 100 riyal. Tu dia, ganda 10. Dan ada pulaknya al-wahidatu bisab'ina, satu diganda 70. Apa? Iaitulah kita belanja kepada zirrahimi, kepada adik-beradik kita, kaum kerabat kita, waris-waris kita. Mana kita belanja digandakan sampai 70. Mana kalau kita beri RM1, digandakan sampai 70. 70 ni jadi 200 70 pula, ganda sampai 70. Ada pula digandakan sampai 700. Al-wahidatu bisab'i mi'atin, satu digandakan sampai 700. Bagi dia siapa? Ialah bagi pada al-ikhwan, saudara-saudara kita fiddin, pada agama. Belanja kepada saudara-saudara kita fiddin, pada agama. Saudara pada Islam, bukan saudara pada adik-beradik, saudara fiddin, pada agama. Kita bagi kat dia. Maka satu diganda sampai 70. 700. Satu diganda sampai 700. Dan hak tinggi sekali, satu digandakan sampai bisa bi'alafin, dengan 7,000. Apa? Iaitu kita belanja kepada talibil ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu. Tutup berganda-ganda dengan satu diganda sampai 7,000. Itulah, tak apalah tu perlipat ganda dia. Dan barang siapa bercita-cita mengerjakan satu kejahatan, mari cita-cita nak buat kejahatan, tetapi belum sampai diperbuatnya kejahatan. Niat nak main judi, niat nak minum alketum, niat nak main tino masalah. Tapi hati menakut, tak boleh main juga. Saja niat saja. Kau kalau darah tu, ya tengok dia kacau. Nah, cita-cita nak buat tapi tak buat weh. Tak buat dak ni. Barang tu saat itu. Macam mana weh? Maka dituliskan oleh Allah baginya maka dituliskan oleh Allah di sisinya, di sisi siapa tu, satu kebajikan yang sempurna apabila dia tak buat lagi. Cinta saja ya. Tu nak buat kejahatan tapi dia tak ada buat, dituliskan bagi dia satu kejahatan, satu kebaikan bagi dia. Nah, dan barang siapa bercita-cita hendak perbuat suatu kejahatan, kita nak buat ni, nantilah aku kelik nak buat puas hati. Amboi hidup pondok sekat sangat, puas hati aku nak main terik ni. Dan terus ia barang siapa kerjakan sama sekali. Dia cita nak buat, dia boleh buat. Aku balik ni duk berjanji dah dengan mak ia tu, nak jumpa di Kurup. Bapa boleh kelik pergi sungguh. Buat lari mak ia tak tahulah, pergi sungguh. Bolehnya mana weh? Maka dituliskan oleh Allah baginya, bagi barang siapa tu, satu kejahatan yang boleh weh. Boleh tak boleh le banyak. Cita nak buat kejahatan. Lepas tu pergi buat selalu lah satu kejahatan tadi. Dituliskan kita satu sahaja. Bukan tulis 10 dak dia. Tapi satu pun beringat baik. Kerana satu pun payah nak hapus. Kebajikan tadi walaupun banyak mudah ya hapus. Dengan sahabat kita ni, apa suka mengupat-upat kat orang, memaki-maki kat orang, maka sebab tu saja tu hapuskan amalan kita yang banyak, tinggal tak ada sikit habuk. Berasa kata banyak tapi kekat tak ada. Dengan sebab apa? Sebab tak pandai jaga. Kalau jaga okey tak pun tak pandai jaga. Buat pandai nak jaga tak pandai. Okey tu tidak ada sekarang. Tu. Hadis ini
dirawikan oleh Bukhari Muslim pada dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari Muslim, sebagai yang tersebut dengan tiada bertukar satu huruf pun dengan huruf yang asal. Keterangannya, keterangan ini hadis. Keterangan ini hadis macam mana? Katanya Nabi SAW, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Allah Ta'ala menyuruhkan malaikat tu menulis satu kebaikan tadi dengan 10 kebaikan, digandakan bagi dia. Soalnya telah dirawikan, diriwayatkan oleh Al-Bazzar pada kitab musnadnya, musnad bagi Al-Bazzar. Kata macam mana macam ni? Sungguhnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amal ibadat itu 7 bahagi. Tu gaduh ini. Amal ibadat itu 7 bahagi. Maka kita semua ni masuk ke jalan mana 7 bahagi ni? 2 amalan yang mewajibkan berulih 2 perkara bagi siapa-siapa yang memperbuatnya, siapa-siapa. Yang 2 amalan yang mewajibkan berulih, yang mewajibkan berdapat 2 perkara bagi siapa-siapa yang memperbuatnya, siapa-siapa. Gapo iaitu 2 amalan ni? Kufur dan iman. Kufur dan iman. Siapa-siapa yang buat amalan kufur akan jadi kufur. Siapa-siapa yang buat amalan beriman akan boleh beriman. Maka macam mana kufur? Maka kufur mewajibkan bagi berulih neraka. Kufur iman. Iman kamu tanggal. Tak percaya pada Allah, tak percaya pada benda gaib, maka dia kufur. Dia kufur itu tu mewajibkan bagi berulih neraka. Dan iman mewajibkan bagi mendapat syurga. Tu 2 amalan yang mewajibkan 2 perkara bagi siapa-siapa yang perbuat. Buat amalan kufur, boleh kufur, maka tempatnya dalam neraka. Buat amalan syurga, boleh syurga, maka tempat buat amalan syurga, boleh syurga. Tu. Dan 2 amalan, 1 dibalas 1. 2 amalan, 1 dibalas 1. Apa? Iaitu 2 amalan, 1 dibalas 1. Barang siapa yang bercita-cita hendak kerjakan satu kebajikan, tetapi belum sanggup ia siapa mengerjakannya ke satu kebajikan. Dia cita saja tapi belum lagi dia mengerjakan, maka dituliskan oleh Allah baginya, bagi siapa-siapa itu 1 kebajikan. Boleh 1. Misalnya kita tidur malam, kita cita niat nak bangun subuh. Tiba-tiba tak jaga tidur, bangun juga tapi subuh gajah. Maka dibolehkan kita 1. Boleh dah. Walaupun kita tak jaga, tapi melerah tu kenalah. Kalau uzur tak apa weh, kamu rasa takut lah. Apa bukan gila. Kita pun tak faham aku takut apa gila dah. Gila mana aku bukan gila. Tu. Kamu buat berlambatan dengan agama Allah. Gitu. Tak tengok ke hadis dia kata pula hadis dulu tu. Siapa dia lambat gerakkan amalan dia tu ni. Tak segera tu. Kalau buat lambatlah dia tu. Gitu. 1 balas 1. Kita niat tidur, niat nak bangun tahajud masalah tu orang molek. Niat bangun tahajud. Tidur malam ni aku tidur aku nak bangun tahajud. Tiba-tiba tahajud dah tak ada jaga sikit habuk. Kecing bangun tapi tidur kelik mula. Kadang-kadang pula tu yang pondok je latar pula. Malah nak bangun bakal hula masuk ke latar selalu. Dapat kena kecing ya tu. Tak ada payah dia. Dia pondok latar kalau semua masuk tanah. Tu. Niat nak bangun tahajud tapi tak ada bangun, maka boleh dosa.
Boleh dah satu. Lepas tu niat nak bangun tahajud, kita boleh bangun sembahyang. Tu boleh banyak lagi. Tu boleh banyak lagi. Tapi kalau dah kita niat nak bangun tahajud tapi tak dapat bangun, maka Allah Ta'ala akan tulis satu bagi kita. Dan barang siapa mengerjakan satu kejahatan, maka dituliskan oleh Allah bagi barang siapa satu kejahatan pula. Nah, kalau kerja kejahatan, tulis satu lah, tak tulis banyak. Tapi satu pun ingat, satu tu layahlah nak hapus, nak payahlah, tak lupa kebajikan. Walaupun kita niat je dapat dah, tapi mudahlah terhampus. Tu. Dan satu amalan kebajikan yang dibalas 10 kali ganda, iaitu satu amalan kebajikan yang dibalas 10 kali ganda. Barang siapa, yakni siapa-siapa yang bercita-cita hendak kerjakan kebajikan dan terus dikerjakannya kebajikan itu, sama sekali cita-cita dia nak sembahyang sunat, dia terus ke buat sembahyang sunat tadi. Cita macam teruskan kerja sama sekali, kalau dah. Dan amalan satu kebajikan yang dibalas sampai 700 gandanya satu kebajikan. Tu, dah gitu. Nah, siapa cita hendak buat kebajikan tu, terus dia kerja tu, maka yang inilah satu kebajikan dibalaskan 10 kali ganda. Niat nak sembahyang sunat, aku lepas sembahyang fardu nak sembahyang sunat pula. Lepas tu buat sunat, boleh akan 10. Kalau niat saja nak buat tapi tak buat, tengok imam dulu. Kalau imam takbir tak laku, kalau imam tak takbir kau sembahyang lagi. Masalahnya gitu. Nah, tu boleh satu. Kalau terus kita buat, boleh 10. Dan satu amalan, satu kebajikan yang dibalaskan sampai 700 gandanya satu kebajikan, iaitu satu kebajikan yang dibalas sampai 700 ganda. Barang siapa yang membelanjakan harta barang siapa pada perang mengikut peraturan Allah Ta'ala, pada perang mengikut peraturan Allah, mana pada jalan fisabilillah untuk meninggikan agama Allah, maka dibalas oleh Allah baginya, bagi barang siapa 700 ganda. Hingga tiada berkesudahan banyaknya ganda tadi. Tak tahu banyak mana. Hanya Allah Ta'ala lah yang mengganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala akan ganda bagi mereka yang Allah Ta'ala ganda. Tak tahulah banyak mana Allah Ta'ala ganda bagi dia. Dan ada pun amalan yang tidak mengetahui akan pahalanya amalan selain daripada Allah Ta'ala, iaitu amalan ia tidak ketahui pahala selain pada Allah. Allah Ta'ala juga tahu amalan ni, lain tak ada siapa tahu. Apa dia? Iaitu puasa bulan Ramadan, yang lagi akan ada 2 bulan lebih lagi. Nah, dalam 70 hari lagi lah sampai waktu puasa bulan Ramadan. Maka pahala dia tak ada siapa tahu ganjaran dia, bahkan Allah SWT sahaja yang mengetahui. Sebab tu puasa ni orang malah lah puasa. Isap rokok lah ulah puasa, makan nasi manis lah ulah puasa, ada kedai ais kering lah ulah puasa, macam-macam lah. Kalau kita kira bulan puasa, orang nak berniaga bulan puasa ni tak boleh berniaga pagi, haram. Haram kok mana? Kalaulah orang beli makan selalu. Kalaulah bukan orang Islam sekalipun dia beli, tak boleh kita jual kat dia. Kalau dia nak makan selalu, tak boleh, haram. Tapi sama-sama tak tahu belaka, tak apa. Bakal jadi lemu bunawah belaka. Apa pula? Tu. Ni jual, tak kira dah. Warung mari di mana? Dah pukul 9 pagi, pukul 10 pagi beli nasi kaya. Moga jual dah. Beli dah. Tadi tak ada. Moga kerja siapa gelak ya dah. Beli dulu pelan-pelan. Beli bawah putusnya. Banyak lah beli tu 100 yang beli. 500 baht, 100 baht beli. Nah, tu kalau lah beli makan selalu, orang jual tu berdosa.
Sebab itulah bulan puasa orang jual selepas zuhur, pukul 3 mula start. Kalau bukan orang Islam beli, kita beritahu kat dia, Aidan, ai cai, sedai, tapi mai yakin tengah hari nah, mutakin talakeng nah. Tahu mai kita talakeng ku mai kai. Siapa nak kata begitu? Anak tok imi kita kata begitu. Anak tok guru kita kata begitu. Dia mau beli kan? Kena tahtan lalu lah. Tu siapa tak tahu hukum lagu tu Oleh ke orang kita ni tahu nak pitih saja. Itulah Allah Taala ayat wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu tukar-menukar dengan ayatku, dengan agamaku akan harga yang sedikit. Tapi harga sikit situ dunia ni. Ada pitih ni lah sikit benar. Dunia ni harga sikit lagi di sisi Allah Taala. Jangan kamu tukarlah. Tapi sanggup tukar kita ni. Lalu tu berjual bulan puasa ni, kita mulai lepas zuhur, kedua, ketiga tu okey lah. Kalau tu ada pasar apa? Pasar Ramadan. Pasar Ramadan petang-petang dah. Kalau pagi tak payah jual lah. Allah, pagi hari jual dah. Orang beli juga. Jual juga. Pakat terima lagi mari tu 5, 10. Tu pakat terima lah dosa tu. Dunia tak apalah, sedaplah kamu boleh pitih. Akhirat Allah Taala tarik balik tu. Tak padan dengan benda dok jual tu. Kalau habis bulan puasa boleh pakai kereta BMW tu, so juga. Ni kita tolak tak boleh beli habis puasa. Dia kata aku habis puasa tahun ni kena beli kereta case putih. Tak juga. Tu naik betul garik tu. Maka berkata Allah Taala dalam hadis kursi, adalah tiap-tiap amal itu bagi anak Adam. Tiap-tiap amal, semua amal kebajikan bagi anak Adam sendiri. Seperti semayang, sedekah, buat kebajikan, semua tu bagi anak Adam sendiri. Melainkan puasa. Iaitu puasa ni bagi aku, bagi Allah Ta'ala. Dan aku, yakni Allah ni lah, akulah ni Allah lah yang membalas siapa-siapa yang memperbuatnya puasa. Siapa-siapa yang perbuatnya ke puasa, Allah Ta'ala akan balas sendiri. Maka tiadalah yang mengetahui pahalanya pahala puasa selain daripada aku, selain daripada Allah Ta'ala. Tak ada siapa tahu pahala puasa. Hanya Allah SWT juga yang tahu. Nabi tak tahu. Hanya Nabi royak tu, pahala puasa Allah Ta'ala akan membalas. Tu orang kita sanggup tukar dengan puasa. Sanggup tukar dengan nasi kaya. Nasi kaya, makan tak ada kaya ni. Nama nasi kaya ni. Kenal nasi kaya? Kenal Kalau tak kenal nasi kaya tak tahu, dia beli sok ada tu. Nasi kaya. Kaya di mana? Makan nasi tu. Tapi orang jual nasi kaya tak ada kaya ni deh. Kok mana dalam nasi kaya dah tak tahu deh. Tu dia weh. Jagakanlah puasa tak lama dah ni. Jangan tukarlah dalam puasa ni. Tapi kalau kita sedap duk dia tak puasa. Tak apa dah tu. 38 dah. Hadis 38. An Abi Hurairah Airuwiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarabtuhu alayhi wa la yazalu 'abdin wa la yazalu 'abdun gitu tu. Wala yazalu, ada tambah sikit tu, wala yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sammahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha
wala in sa'altani wala in sa'alani wala in sa'alani la'a'tiyannahu wala in ista'azani wala in ista'azani bukan asla is. Kalau baca wasal, wala in ista'azani la'u'izannahu rawahul Bukhari. Artinya telah dirawikan, yakni diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sonyo telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya berfirman Allah Ta'ala, barang siapa berbuat anyanyai bagi aku seorang wali Allah hal keadaan, tu barang siapa berbuat anyanyai, buat anyanyai bagi aku seorang wali Allah, akan seorang wali Allah, aku beritahukanlah, yakni benarkanlah bagi memerangnya orang tadi. Siapa dia buat seteru akan wali aku, siapa dia buat seteru akan seorang wali Allah, tu buat seteru, buat anyanyai akan seorang wali Allah, hal keadaan seorang wali Allah ni adalah ia bagi aku. Orang panggil bagi aku tu hal pada seorang hamba Allah belakang. Oh, hak ni payah ni. Hak ni dah payah mu nak faham kitab, hak ni payah sekali. 10 tahun tuan-tuan. 10 tahun bukan rebuh mama dah deh. Ngaji. Kena nak ngaji. Tu 10 tahun. Nak faham katanya seorang wali Allah bagi aku, maknanya bagi aku tu tak masuk hal pada kata seorang wali Allah belakang tu. Takdirnya barang siapa berbuat anyanyai seorang wali Allah, hal keadaan wali Allah itu adalah ia bagi aku, bagi Allah. Buat nyanyi, buat seteru tu kepada seorang wali Allah, kekasih Allah tu wali ni, kekasih Allah. Seperti orang soleh-soleh, orang alim ulama, buat seteru dengan dia, buat menyanyai dengan dia, maka Allah Ta'ala jawab bagi dia, aku beritahukanlah, ini benarkanlah bagi memerangnya barang siapa tadi. Siapa buat seteru dengan kekasihku, aku sanggup perang dengan dia. Sebab itulah orang yang mengkacaukan pondok-pondok tak lama kena mati. Tu. Tiadalah berhampir diri kepada hamba-Ku. Tiadalah berhampir diri kepada hamba-Ku, kepada hamba-Ku. Tak kena lu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Kalau gitu, tiadalah berhampir diri kepada aku oleh hamba-Ku. Anda kata gitu, kepadaku, ilayya padaku, abdi oleh hamba-Ku. Fa'il bagi diri, fa'il bagi hampir diri. Tiada berhampir diri kepadaku oleh hamba-Ku, tiada hampir daripada suatu yang sangat-sangat aku kasihi, yang sangat-sangat aku kasihi. Hampir-hampir daripada apa-apa yang aku fardukan di atasnya, di atas hamba-Ku. Itu di atasnya, daripada apa-apa yang aku fardukan di atas hamba-Ku. Tu dia, mana tak hampir diri kepadaku oleh hamba-Ku daripada suatu yang sangat-sangat aku kasihi. Tiada hampir daripada apa-apa yang aku fardukan atas hamba-Ku, melainkan perkara yang Allah Ta'ala fardu itulah yang terlebih hampir kepada Allah SWT.
Mana kita buat amal, buat hak Allah Ta'ala fardu itulah kita terlebih hafal kepada Allah Ta'ala daripada kita kerjakan hak lain. Tu nak menghafalkan diri hamba kepada Allah. Nah, daripada suatu yang sangat-sangat aku kasihi. Nah, ikutlah apa saja yang Allah Ta'ala kasih tu, maka tidak ada lah hafal daripada apa-apa yang aku fardukan di atasnya atas hamba-Ku. Hanya hak Allah Ta'ala fardu itulah hak yang sangat kasih kepada Allah SWT. Gapo? Seperti semayang, puasa, zakat, benda tu. Kita buat benda tu lah orang panggil satu perkara yang kita dapat mendapat diri kepada Allah SWT. Ada sentiasa hamba-Ku berhampir diri kepada Aku dengan pekerjaannya sunat-sunat hingga Aku kasihi dia nyonya hamba-Ku. Sentiasa semua tu, semua hamba-Ku berhampir diri kepada Aku, berhampir dengan mengerja dengan pekerjaan yang sunat-sunat hingga Aku kasihi dia nyonya hamba-Ku. Mana nak buat Allah Ta'ala kasih, kena buat hak sunat. Tu buat hak sunat Allah Ta'ala kasih. Apabila Aku kasih kepada hamba-Ku, adalah Aku sebagai pendengar hamba-Ku, buat ia hamba-Ku mendengar apa-apa. Tu apabila Aku kasih kepada hamba-Ku, adalah Aku ni sebagai pendengar hamba-Ku, buat ia hamba-Ku mendengar apa-apa. Ikutlah apa Aku buat apa, Aku dengar dia buat. Mana semualah kehidupan kita Allah Ta'ala jaga. Dan sebagai pelihat hamba-Ku, buat ia pelihat hamba-Ku tu melihat apa-apa pun. Dan sebagai tangan hamba-Ku, buat ia hamba-Ku. Tu. Buat ia menampar, buat ia tangannya. Tu. Adalah Aku sebagai pendengar hamba-Ku, buat ia pendengar, mendengar apa-apa. Kata buat ia pendengar, domain klik dia pendengar, buat ia pendengar atas tu. Dan sebagai pelihat hamba-Ku, buat ia pelihat hamba-Ku tu melihat apa-apa. Dan sebagai tangan hamba-Ku, buat ia tangan hamba-Ku menampar apa-apa. Kalau itu semua pendengaran dia. Nah, kalau dia buat sentiasa buat sunat hafal dengan Allah, pendengaran dia, pelihatan dia dan gerakkan tangan kita semua dengan perintah Allah. Semua dengan perintah Allah. Dia nak tengok hak Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala tak perintahkan mata dia kepada maksiat, dia tak akan tengok maksiat. Dan Allah Ta'ala perintahkan telinga dia tak akan dengar benda maksiat, dia tak akan dengar benda maksiat. Tangan dia tak akan buat benda maksiat. Kenapa? Kerana semua Allah Ta'ala jaga ke bagi dia. Itu maknanya tiadalah Aku sebagai pendengarnya, buat ia mendengar apa-apa pun. Allah Ta'ala akan jaga pendengaran kita. Bila? Apabila kita mengerjakan hak sunat-sunat. Allah jaga pendengaran kita, Allah Ta'ala jagakan pelihatan kita, Allah Ta'ala jagakan tangan-tangan kita daripada buat perkara yang tak baik. Semua dengan perintah Allah. Kita tak akan lakukan pelihatan kita, telinga kita dan tangan kita kepada jalan yang Allah Ta'ala murka. Itu bila? Apabila kita hidup hak sunat-sunat. Kita jaga istiqamah yang sunat-sunat. Tu makna dia tu. Mu kena faham baik tu, mu tak faham kan siatkan dia. Tu. Dan sebagai kakinya hamba-Ku, buat ia kaki berjalan ke mana-mana pun semua dalam perintah Allah. Apabila dia kerjakan hak sunat, kaki nak pergi ke mana Allah Ta'ala kata kaki. Allah Ta'ala kata kaki, hei kaki, kamu jangan pergi tempat maksiat, maka kaki dia tak pergi tempat maksiat. Semua dalam perintah Allah. Demi diriku, yakni Allah, sekiranya ia hamba-Ku meminta apa-apa kepada Aku
Nasya aku berilah permintaan hamba-Ku. Apa saja yang dia minta, aku akan beri kepada dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an. Dan apabila minta oleh hamba-Ku akan daripada aku, fa inni qarib, maksudnya aku dekat dengan dia, rahmat aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i, aku terima akan doa orang yang terima. Iza da'an, apabila berdoa lah ia akan daku. Lalu tu tiap-tiap kali kita berdoa pada Allah, mendapingkan diri kita pada Allah dengan mengerjakan hak sunat-sunat. Kalau diri kita buat kerja hak sunat-sunat, Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala akan bagi kepada kita apa-apa saja yang kita perlu. Nah, takkan orang ajak kita pergi rumah orang maya semua yang sunat pun sunat ajak. Orang tak padah kita pergi rumah, hai semua ni semua yang pergi sembahyang Isya mah kita belakang. Orang tak padah sembahyang Isya, orang tak padah sembahyang Maghrib, orang tak padah semua ni. Jadi aku naik rumah ini mintalah semua ni pergilah rumah aku malam ni sembahyang Maghrib situ, sembahyang Isya sembahyang Zuhur situ. Dah, apa dah mah? Sembahyang sunat hajat. Orang tak padah sembahyang Maghrib Isya. Tapi masa dulu ada kalau yang naik rumah sembahyang Maghrib Isya di rumah dia, tinggal masjid. Tapi sekarang ni ada ubah. Besar masjid lagi pada rumahmu. Tu sembahyang masjid pergi rumahmu sembahyang hajat. Bukan sembahyang Maghrib rumahmu masjid mati, bukan macam tu. Tu baru faham. Dulu macam tu. Kalau dia buat rumah, nak naik rumah baru, dia padah orang semua malam ni pergi sembahyang Maghrib di rumah tu, kerana dia naik rumah baru. Tu dia. Masa dulu lah. Tapi sekarang ni dah hapus dah benda tu. Tapi ada lagi setengah-setengah tempat macam tu. Setengah dah lagi. Jadi apabila kita nak minta doa pada Allah, selalu kita kerjakan yang sunat. Bangun tengah malam sembahyang tahajud, bukan sembahyang Isya. Sembahyang tahajud minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Nak minta ke apa? Apabila minta, nasya aku berilah permintaan hamba-Ku. Dan sekiranya ia hamba-Ku minta berlindung daripada apa-apa kepada aku, nasya aku selindungilah ia hamba-Ku daripadanya, daripada apa-apa yang selindung, daripada apa-apa yang berlindung tu. Dia minta berlindung, Tuhan akan minta berlindung. Nah, macam dunia sekarang ni dia banyak bala-bala. Selalu kita tengok kereta accident, kita tengok benda bahaya, lalu kita ucapkan na'udzubillah min zalik atau wal'iyazabillah. Katakanlah, bukan jumpa malah buat tak beringat, kenalah. Tak kena dah itu. Jumpa kereta accident buat tihik gapo, na'udzubillah min zalik. Nak minta jauh pada kita tu. Kena hak tu kah? Habis cara sungguh dah. Tu dia. Habis. Keterangan ini hadis. Katanya Nabi SAW, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika minal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
Subhanallah bi subhanallah.